Ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Sekalian yang hadir pada malam yang mulia ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Simuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, idin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Malam ini masih lagi kita diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid, dan insya-Allah kita mengisi antara maghrib isya kita pada malam ini dengan bersama-sama berada dalam majlis ilmu, dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah Sirah Nabawiyah. Ya, kalau ikut jadual kita Jumaat malam 1 minggu kedua, ya, maka boleh jadi mana gantilah nak. Jadi walaupun jadual yang lain, tapi kita sambunglah ya Sirah Nabawiyah ni. Dan saya kira insya-Allah kita isi antara maghrib insya-Allah. Ya, walaupun masa yang dibenarkan kepada kita sehingga sejam. Ya, cuma kita ambil masa yang kualiti maghrib insya-Allah. Ya. Kerana kita baca panjang je lah. Hak baca seronok boleh baca. Cuma hak dengar kan panjang dah ni, bila nak habis. Jadi kita pun antara maghrib insya-Allah ya. Masa yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang lapang kepada kita, dan dengan demikian masa yang kualiti tadi itu dapat kita mengambil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mutiara-mutiara yang kita petik dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, baik kita sambung pada muka surah yang ke-63, iaitulah berkaitan dengan kisah peperangan Al-Fujjar. Sebelum ini kita bicara dah bertemu dengan pendeta Buhairah. Jadi kita nak sambung pada muka surat 63, iaitulah tajuk peperangan Al-Fujjar. Waqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin amin Allahumma amin. Semasa usia baginda 10 tahun. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama duduk dengan bapa saudara Abu Talib. Kerana ketika usia 8 tahun Tok Nabi meninggal. Jadi Nabi duduk dengan bapa saudara Abu Talib. Jadi ketika umur 10 tahun ni Nabi sallallahu alaihi wasallam terlibat dalam perang. Mana kita kata umur kanak-kanak ni kanak-kanak yang berani lah. Pasal umur 10 tahun ni dah berani terlibat dah ya, dalam perang. Berlaku satu peperangan terkenal sebagai peperangan Al-Fujjar, peperangan penjahat. Fujjar, penjahat. Kerana jenayah pelanggaran di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni 4 bulan. Iaitu 3 yang bersusun, 1 yang terpisah. Bersusun 3, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah iaitu ni bulan yang kita tutup ni, bulan Rajab. 4 bulan. Itu bulan-bulan haram. Maka bila bulan haram ni, maka diharamkan perang. Haram perang. Tidak dibenarkan perang, melainkan untuk mempertahankan diri. Maksud kata diserang, tak apalah. Maka bila diperangi, bila diserang, diperangi untuk mempertahankan diri, maka tidak menjadi kesalahan. Kalau begitu tak boleh nak membela diri, tak boleh nak serang balas. Orang ambil peluang time bulan-bulan haram bagi serang orang Islam tak boleh nak buat apa dah. Yang dilarang haram iaitu memerangi, pi serang. Pi serang haram. Tapi bila diserang maka ada dibenarkan untuk mempertahankan diri. Kebenaran untuk mempertahankan diri itu ada kerana diperangi, dizalimi. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu.
Hak izin perang pun, Allah mengizinkan perang ni pun kerana dizalimi. Orang mari serang, orang mari perang kita boleh nak mempertahankan diri daripada dizalimi. Baik. Maka ia dikenal peperangan fujar kerana apa tu kita katakan mengotori bulan-bulan haram tu. Kerana bulan haram tak boleh perang. Baik. Pihak pertama ialah Quraisy dan Kinanah. Yang kedua Qais bin Ilan. Jadi tembung antara Quraisy dan Kinanah dengan Qais. Baik, disebut turus agung bagi Quraisy dan Kinanah, orang utama, ialah Harb bin Umayyah kerana status beliau dalam kalangan masyarakat Quraisy di samping Fatu Ummu, paling senior. Di awal hari kemenangan berpihak kepada Qais. Duk awal perang ni berpihak kepada lawan lah, Qais bin Ilan. Baik. Namun bila hari beralih ke tengah hari, dia perang ni panjang lah maksudnya, dia pagi perang sampai tengah hari. Maka bila mai ke tengah hari, Kinanah sudah pun menguasai medan pertempuran. Dia macam nampak main bola pula. Hak awal nampak macam nak kalah. Bila mari dia apa nama tu, kita pun tak erti bola. Separuh masa pertama boleh jadi kalah, boleh jadi kena buh 3-0 macam tu. Gitu. Separuh masa kedua kawan ni walah balik. Buh 1, 2, 3 sama. Tu. Kemudian 4, 5 menang dia. Wah nampak pada pertama nampak macam kalah 3-0 ke 5-0 ke. Baik tu bola tak boleh nak sangka lagi. Tahu 5-0 dah. Oi tengok baru masa kedua dia balas balik. Boleh jadi. Pasal bola tu pula boleh musing pergi mari kan. Tu. Baik, maka demikian ni kisah perang Fujar ni. Awal nampak Quraisy dan Kinanah nampak nak kalah gitu. Maka mari ke tengah hari nampak pula Kinanah, Quraisy dan Kinanah nampak menguasai. Mana nampak nak boleh menang. Diceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut serta dalam peperangan ini, di mana baginda menyediakan anak-anak panah untuk bapa saudaranya. Sedia anak panah. Jadi berani. Kerana duduk di medan perang, sedia anak panah duduk dalam medan perang ni. Bukan duduk apa tu nak latihan mana, tak apalah latihan mana, ni duduk perang. Maka kemungkinan kena peluru tak ada. Kena panah ke, kena tombak ke, sangat tinggi lah pasal duduk medan perang. Mana keberanian tu. Di usia 10 tahun. 10 tahun ni Allahumma salli ala Muhammad darjah 4. Darjah 4. Anak-anak kita darjah 4. Baik. Kemudian perjanjian Al-Fudul. Jadi perang tu dimenangi pihak Quraisy lah. Baik, perjanjian Al-Fudul, ekoran kepada peperangan Al-Fujar, telah diadakan satu perjanjian dalam bulan Zulqa'dah, si bulan haram, salah satu bulan haram. Padanya dijemput kabilah-kabilah Quraisy seperti Banu Hashim, Abu Abdul Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, Taim bin Murrah. Kesemua mereka berkumpul di kediaman Abdullah bin Jad'an At-Taimi kerana faktor kedudukan yang disanjung dan juga faktor umum, memandangkan beliau tertua di antara semua. Faktor senior, faktor kita katakan penghormatan kepada orang yang lebih senior. Dalam perjanjian ini semua mereka bersetuju dan berjanji untuk memihak kepada sesiapa saja yang dianiaya dan bertindak terhadap penganiaya. Jadi berpihak kepada orang yang dianiayai dan akan mengambil tindakan kepada orang yang menganiaya, penganiaya, hingga dapat dikembalikan hak kepada tuannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah turut serta dalam perjanjian ini setelah baginda diutuskan dan memuji perjanjian berkenaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji walaupun ketika ini belum lagi Allahumma salli ala Muhammad turunnya wahyu. Belum lagi kerasulan, ya.
Baginda SAW diutuskan dan memuji perjanjian berkenaan dengan sabdanya, "Daku telah menyertai satu perjanjian yang dilangsungkan di rumah Abdullah bin Jada'an, perjanjian yang menyenangkan hatiku, lebih dari kesenanganku kepada unta-unta gemuk." Ni bila sebut unta-unta ni antara binatang yang menjadi kesayangan lah kepada masyarakat Arab. Kita bila sebut unta tu tak berasa sangat, pasal kita tak ada pun bela unta kan? Kita bela lembu kebau. Makna lebih kurang lah, makna dia kata lembu yang kita bela, lembu tu lembu yang Allahumma salli ala Muhammad yang besar sadar. Lembu harga 12 ringgit pula, 12,000 sekor. Tak besar kan. Allahumma salli ala Muhammad. Besar, lembu besar. Besar kalau ada lembu besar go. Besar lagi pada kebau. Memang lembu besar kan. Baik. Lembu besar. Mana sayang tunggulah. Dia gemuk pula ni. Kesenanganku kepada unta-unta gemuk. Sekiranya aku dijemput semasa dalam Islam, Nabi sebut, sekiranya dia dijemput masa dah diutus menjadi rasul, datangnya Islam, Nabi sebut, sehingga aku dijemput semasa dalam Islam, nescaya aku beri persetujuan segera. Kenapa tadi tu? Membela orang yang dianiayai. Itulah. Orang yang dianiayai dibela, orang yang penganiaya, orang yang menzalimi itu akan dibawa ke muka pengadilan, ambil tindakan begitu. Jadi memang begitulah Islam. Ya. Nak menghapuskan kezaliman. Sebab itu dalam perkara zalim ni disuruh untuk menolong unsur akhaka zaliman atau mazlum. Tolonglah saudaramu yang zaliman, yang zalim, dan juga yang dizalimi. Maka sahabat bertanya, kalau hak yang dizalimi okeylah, boleh tolong. Bagaimana pula nak tolong orang yang menzalimi? Tolong dalam erti kata menamatkan kezaliman, memberhentikan. Maksudnya dia zalim tu hentikan kezaliman orang tu. Mana tolong dia lah, tolong orang yang menzalimi tadi tu sehingga dia memberhentikan diri dia daripada menzalimi orang lain. Itu tolong. Bukan tolong pergi tambah. Bukan maksud tolong tu kawan ni bully tumbuk. Kita tolong ni orang zalim, pergi tambah tumbuk. Tak lah, kita halang. Tu. Bila tengok orang ni bully, kita tolong orang membuli tadi tu dengan menghalangi, dan kita tolong orang yang dianiaya tadi dengan menghalang tadi itulah. Kita halangi tadi tu, kita tegur nasihat menghalangi tadi ni, kita menolong kedua-dua sekali. Orang yang menzalimi dan orang yang dizalimi. Tu. Kerana dua-dua tu dalam satu masa kita tolong dua-dua sekali. Baik. Perjanjian ini menafikan semangat kefanatikan jahiliyah yang biasanya dimarakkan oleh perasaan asabiah kebangsaan atau perkabilahan. Dia mari itu. Kefanatikan. Orang Arab ni dia fanatik jahiliyah, iaitulah semangat perasaan asabiah kabilah tu. Maka dengan perjanjian Al-Fudul ni menafikan semangat tu, fanatik tu. Kalau kata ikut semangat fanatik tadi tu akan berpihak kepada siapa yang menganiaya kau zalim kau, orang tu duduk dalam kalangan dia akan bertahan. Itu salah. Sebab itu Nabi SAW seronok dengan keputusan perjanjian. Sehingga Nabi sebut kalau masa tu dah dalam keadaan Islam, makna kerasulan, dah diutus wahyu. Allahumma salli ala Muhammad, Nabi sebut aku orang pertama akan bersetuju, makna memberi persetujuan segera begitu. Baik, kerana kebenaran tadilah benar tu dalam keputusan perjanjian tersebut, ya, menolak semangat fanatik, semangat asabiah kebangsaan. Baik. Kemudian dikatakan bahawa dorongan yang mengarahkan kepada meterainya perjanjian ini ialah lantaran seorang lelaki dari Zubayd memasuki kota Mekah dengan barangan perniagaannya. Barangan itu telah dibeli oleh Al-As ibn Wail As-Sahmi, namun harganya tidak diselesaikan. Maksud dia beli barang ni, kata Allahumma salli ala Muhammad, 1,000 dinar lah macam tu.
Kita tak sebut ringgit Ustaz. Dinar lah bunyi Arab sikit. 1000 dinar. Kemudian Al-As Ibn Wail As-Sahmi tak bayar habis, gitulah maksud. Bayar boleh jadi kita kata 200 dinar. 1000 dinar bayar 200 dinar, lepas tu buat senyap gitu. Gitu. Tamu harganya tidak diselesaikan. Mana tak selesai habis bayaran. Sebagai tindak balas darinya, beliau telah meminta pertolongan dari sekutunya Abdul Dar, Makhzum, Jumah, Adi. Ni Bani belakang ni. Malangnya pihak sekutunya tidak memenuhi permintaannya itu. Untuk selanjutnya beliau mendaki bukit Abi Qubis dengan menyuarakan beri penganiayaan terhadapnya, disuarakan dalam madah syairnya. Az-Zubair Ibn Abdul Muttalib bangun bertindak dengan katanya, apa cerita ini semua membisu belaka. Dengan itu mereka yang telah mengikat janji Al-Fudul tadi menyokongnya. Mereka semua segera menemui Al-As bin Wail dan mengambil barangan lelaki Zubair tadi dan dipulangkan kepadanya setelah mereka memeterai perjanjian Al-Fudul itu. Jadi Al-As tadi beli, tapi kerana tidak diselesaikan harganya, tak bayar habis, maka nak kena pulang balik. Jadi dengan termeterainya perjanjian Al-Fudul ini, kerana lelaki ini dianiaya lah. Aniaya lah, pasal beli tak bayar habis. Bayar kita kata macam tadi 1000 dinar, bayar 200 dinar. Lepas tu senyap tak mau bayar kan? Maka lelaki ini yang menjual barang ni teraniaya. Jadi nak menyelesaikan tadi itulah, pergi ambil barang tadi dan pulangkan kepada tuannya. Baik. Maka itu perjanjian yang Nabi SAW sebutkan adalah yang kita sebutkan adil. Adil. Adil kepada yang teraniaya. Kalau tidak adil, makna puak-puak dia, kabilah dia tadi ni, bani-bani tadi ni memihak kepada Al-As bin Wail lah, pasal puak-puak dia fanatik tadi. Oh, kita kena tolong ni kawan kita ni. Tak apalah kawan tu dizalimi pun, begitu. Tapi kerana perjanjian tadi itu, keputusan dia itu adalah keputusan yang adil. Baik. Hidup penuh perjuangan. Rasulullah SAW tidak mempunyai satu pekerjaan yang tetap di permulaan mudanya. Zaman muda, permulaan muda tak ada pekerjaan tetap. Maksudnya bukan kerja satu-satu kerja tetap begitu. Namun demikian, beberapa riwayat sering mengaitkan kerja Rasulullah SAW di permulaan usia remajanya sebagai penternak pengembala kambing. Ini juga merupakan, kita sebutkan, kerja banyak dalam kalangan para anbiya mursalin, gembala kambing. Baik, mengembala kambing keluarga Banu Sa'ad, dan di Makkah pula mengambil upah dari penduduk Makkah dengan beberapa kira. Baik, bila baginda menikah umur 25 tahun, ini mula Nabi SAW berniaga. Baginda keluar ke negeri Syam sebagai peniaga dengan modal daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Wanita kaya ni, wanita Quraisy. Ibnu Ishaq menceritakan Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita peniaga, mempunyai kedudukan termulia dan pelbagai harta. Kaya. Biasanya beliau menawar peniaga-peniaga untuk berniaga dengan hartanya. Kerana dia kaya kan, dia makna dia pam modal, gitu. Jadi siapa yang nak berniaga ambil modal, kemudian adalah dia punya pembahagian persen keuntungan tadi. Itu. Baik. Dengan berkongsi keuntungan, terutamanya orang-orang Quraisy memang terkenal sebagai ahli perniagaan. Sebaik saja perkabaran mengenai diri Rasulullah dengan keimanan dan kebenaran petuturan baginda serta ketiga akhlak mulia. Tanpa berlengah, beliau mengantar utusan menawarkan kepada baginda untuk keluar berniaga dengan hartanya ke negeri Syam. Beliau menjanjikan baginda untuk memberi kongsian lebih lumayan dari yang biasa diberi kepada peniaga-peniaga yang lain. Mana lebih lagi. Kita beri contoh masuk sebelum ni boleh jadi perkongsian 50-50 contoh. 50 pengeluar modal dia, 50 lagi hak berniaga.
Boleh jadi tawaran kepada Nabi 60 bagi Nabi, 40 dia begitu. Mana kata lebih tu. Lebih kepada lebih kepada Nabi lah. Tu disebut memberi kongsian lebih lumayan dari yang biasa-biasa. Tu. Hak biasa jadi kata dia boleh jadi 50-50. Jadi pada Nabi ditawarkan lebih. Tu, lebih daripada biasa. Baik. Untuk ke sana beliau telah menghantar budak suruhannya mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawaran itu telah diterima oleh Rasulullah dengan baik. Baginda pun keluar ke sana bersama suruhan tadi ini, iaitu bernama Maisarah. Hingga tiba ke negeri Syam. Baik. Ini mana perniagaan dah, berniaga di negeri Syam. Baik, balik dari negeri Syam ni, balik dari berniaga ni, ini perkahwinan baginda dengan Khadijah radhiyallahu anha diriwayatkan 2 bulan selepas balik dari berniaga. Tak lama tu. 2 bulan ni tak lama. Orang kita bertunang pun 2 tahun kan. Ni balik berniaga 2 bulan kira-kira cepat ni, cepat. Baik, sekembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah dari perjalanannya, Khadijah mendapati hartanya terjaga dengan penuh amanah dan barakah. Yang hingga kini belum pernah dilihatnya. Mana ada kelebihan tu. Tambahan dengan cerita-cerita yang dilaporkan oleh budak suruhannya Maisarah tadi mengenai segala sesuatu yang diperhatinya sepanjang pergaulannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Dengan perangai-perangai yang lemah lembut, pekerti-pekerti yang mulia, fikiran waras, minda penuh kepintaran dan perwatakan yang lurus. Kini beliau sudah berjumpa dengan mutiara kehilangannya. Khadijah ni janda. Yang Allahumma salli ala Muhammad telah ramai pemuda-pemuda berkehendak nak menjadikan Khadijah sebagai isteri dan melamar, akan tetapi ditolak oleh Sayyidatina Khadijah. Maka Sayyidatina Khadijah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertariklah, mana kata tertarik dengan Nabi dan nak menjadikan Nabi suami. Begitu. Baik. Sebelum ini pembesar-pembesar dan pemuka-pemuka Quraisy amat prihatin untuk mengahwini beliau. Itu sebut tadi. Pemuda-pemuda, pemuka pembesar-pembesar Quraisy pun berkendak nak menjadikan Khadijah radhiyallahu anha isteri. Mana kita boleh nak sebut bahawa Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ni cantiklah, comellah. Walaupun usia disebutkan usia 40 tahun. Kan? 40 tahun. Mai hak comel lagi umur 40 dah, cantik lagi. Rosita cik buang umur 20 dah. Comel lagi. Dia tengok pada orang lah kan. Itu contohlah. Baik. Mana ditolak. Kini hasrat dan cintanya itu didedahkan kepada sahabat karibnya Nafisah binti Manyah. Nafisah bertanggungjawab menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merestui hasrat Khadijah kepada baginda untuk mengahwininya. Ini yang sebut lamaran dari Khadijah. Betul lah, Khadijah melamar Nabi. Baik, itu istilah kita tak boleh pakai lah. Istilah kita menggelenya, pergi cari timbul kan. Tak apa, kalaulah Allah Sayyidina Muhammad pergi cari timbul, hak lelaki tu memang akhlak baik apa semua, tak ada masalah, boleh. Jangan pula kata terhegeh-hegeh. Tak apa. Kalau lelaki tu baik, jangan lelaki tak ketahuan. Lelaki pun mayang budak jadi kan. Ni lelaki tu memang Allahumma salli ala Muhammad baik sungguh, akhlak baik sungguh. Kan. Mari berjemaah tiap-tiap waktu, masya-Allah tabarakallah. Contoh kita kata. Jadi dia berkenal lelaki tu tak ada masalah. Mana okeylah, betul lah. Maksud kita kata tak ada jadi masalah. Jangan pula kita kata apa pergi jadi timbul tak malu. Tak boleh ya. Pasal dia ada dia punya di sana. Kita sebutkan kelebihan dia adalah tadi, iaitulah boleh menyampaikan hasrat bila mana berkenal kepada tadi tu akhlak tadi ya. Keimanan tu paling penting, iman tu, akhlak. Baik. Kemudian disampaikan tadi Rasulullah SAW pun mempersetujui hasrat Khadijah dan menerima untuk berkahwin dengannya. Nabi setuju. Baginda pun memberitahu persetujuan tadi kepada bapa-bapa saudaranya. Dengan itu mereka semua telah datang menemui bapa-bapa saudara Khadijah dan terus meminang Khadijah untuk Rasulullah. Baik.
Jadi kaedah dia meminang pun daripada lelaki lah. Pasal ada lelaki, kerana lelaki nanti dia akan menikah, kemudian dia akan beri mas kahwin, hantar mas kahwin. Dia tak ada mas kahwin daripada perempuan, mas kahwin lelaki. Jadi hak nak mula tak apa. Cuma hak nantinya nak tunang tu bagi daripada lelaki lah, tunangan tu. Baik, hak menikah oleh lelaki, menikah daripada lelaki kan. Jangan pula kata kalau gitu boleh wanita akan nikah, ada lelaki lah kan. Itu sebut tadi. Mana lelaki itulah, daripada lelaki juga, persetujuan lelaki dan lelaki juga kata nak menikah ni. Jarang kita tengok lelaki dipaksa, tapi boleh jadilah ia apa nama ikut apa tu Allahumma salli ala Muhammad, mak ayah dia, kendak mak ayah dia kan. Tak ada masalah. Baik. Dapat restu tadi. Baik. Kemudian baginda pun beritahu kepada saudara, kemudian bapa saudara pun pergilah bertemu bapa saudara Khadijah untuk meminang. Tidak berlama upacara perkahwinan pun dah sukan. Upacara akad nikah ini telah dihadiri oleh Banu Hashim dan kepala-kepala Bani Mudhar. Perkahwinan terlaksana selepas 2 bulan kepulangan baginda dari negeri Syam. Itu sebut tadi. Lepas 2 bulan nikah. Tak lama. Mahar perkahwinan, ni mahar tadi. Ialah 20 ekor unta betina. Banyak juga. Besar jugalah. Baik, menurut kepada kita katakan kemampuan lah. Baik, itu dari sudut mahar ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada jadi masalah. Rendah pun ya. Walaupun di sana ada hadis sebut yang paling mahar paling baik adalah yang paling ringan. Rendah tu kerana rendah tu ringan. Ringan untuk mudah menikah. Tapi kalau lelaki itu golongan yang berada kerja pun hebat, duit banyak, jadi masalah untuk nak mahar tinggi sebagai penghargaan dan terima kasih kepada wanita yang nak jadikan isteri. Tak ada jadi masalah. Jangan pula kata mahalnya. Tak ada apa. Pasal dia mampu, jadi masalah tak mampu. Tu. Tak mampu 30,000. Contoh. Kerja sebulan 1,000. Mau 30 bulan. Tu kalau tak makan apa duk pupuk tu 1,000. Contohlah kita kata. Mau 30 bulan tak makan apa, mana tak makan apa. Paling-paling pun kalau 1,000 separuh tu duk buat belanja 500. Mau 60 bulan. 5 tahun nunggu. Contohlah kan. Maka di sana itulah tadi membebankan. Baik, tak jadi masalah 30,000 kawan ni sebulan pun 30,000, okey, tak ada jadi masalah. Baik. Baik, itu dari sudut mahar tadi itu gantung kepada pengantin lelaki. Pengantin lelaki. Baik. Usianya di masa itu sudah meningkat 40 tahun. 40 tahun. Usia Sayyidatina Khadijah. Usia Nabi 25 tahun. Beliaulah seafdal wanita pilihannya dari segi nasab, keturunannya, harta dan pemikiran. Baik. Beliau merupakan isteri pertama kepada Rasulullah SAW dan baginda tidak mengkahwini mana-mana perempuan pun semasa hayatnya. Semasa Khadijah menjadi isteri baginda tidak poligami. Ni dia punya kita sebutkan dia punya kisahnya begitu. Selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah, barulah Nabi SAW mengahwini Sayyidatina Aisyah dan lain-lain Ummahatul Mukminin. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kesemua anak-anak baginda adalah dari Khadijah radhiyallahu anha kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Anak pertamanya bernama Qasim. Dengannya Rasulullah SAW digelar Abu Qasim. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah dan Abdullah. Beliau bergelar sebagai At-Tayyib dan At-Tahir. Anak lelaki kesemuanya meninggal semasa kecil. Anak lelaki tadi semua tu meninggal semasa kecil. Manakala anak-anak perempuannya kesemuanya sempat dengan kerasulan, kebangkitan baginda supaya Rasul utusan Allah. Anak-anak perempuan semua hidup sempat sehingga kerasulan. Sedang semua mereka memeluk Islam dan semua mereka berhijrah. Semua anak perempuan. Semua mereka ini wafat semasa hayat baginda kecuali Fatimah. Jadi
semasa apa nama tu Allahumma salli ala Muhammad, baginda wafat, anak tu hanya dari Fatimah lah kan. Kecuali Fatimah seorang sahaja yang wafat selepas kewafatan baginda 6 bulan kemudian, tapi tak jauh lah, 6 bulan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia punya Allahumma salli ala Muhammad, kisah riwayat. Baik. Jadi disebutkan tadi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha adalah isteri pertama. Kemudian semasa Sayyidatina Khadijah ni sebagai isteri Nabi tidak mengahwini mana-mana perempuan yang lain. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi tidak berpoligami lah ketika mana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha masih sebagai isteri. Sebelum kita sebutkan kewafatan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Kemudian seterusnya kita baca sikit lagi pembinaan semula Kaabah dan permasalahan at-tahkim. Baik. Dalam usia baginda 35 tahun. Ni belum lagi kebangkitan. Kebangkitan 40 tahun. Baik, umur tahun-tahun ni, bulan ke tahun ni menurut Qamari. Kerana Arab dia hitungan bulan tahun Qamari, bukan Masihi. Jadi kalau kata 2 bulan tadi, 2 bulan balik daripada niaga tadi pun 2 bulan Qamari. Tahun-tahun ni 25 tahun umur Nabi, umur tahun Qamari. 40 tahun Sayyidatina Khadijah, 40 tahun Qamari. Jadi tak kalau ikut Masihi tak sampai 40 lagi lah, dalam 38 setengah. Ada setengah, 38 lebih, dekat-dekat 39. Kalau kata umur ikut Masihi. Kerana kita kira perkiraan umur kita ikut Masihi kan? Ikut Masihi. Itulah kerana kita punya hitungan kita ikut Masihi, bayar gaji ikut Masihi, semua ikut Masihi. Arab sajalah, Saudi sajalah ikut Qamari. Gaji dia pun ikut bulan Qamari. Cuma bila ikut bulan Qamari tu dia dapat cepat sikit. Kerana bulan Qamari kan dia kalau mari hitungan kan dia pusingan-pusingan makin pendek. Baik itu bila kita umur 30 tahun 30 tahun Masihi, kita dah 31 tahun Qamari dah. Bila 60 tahun 62 tahun Allahumma salli ala Muhammad, 60 tahun ke mana lupa. 60 tahun Masihi, 62 tahun Qamari. Silap lah tadi 40 tahun Masihi ni, Qamari ni Allahumma salli ala Muhammad, dia makin pendek kan. Dah jadi 41 tahun lah. Begitu. Baik. Jadi ketika usia Nabi SAW 35 tahun telah bertindak mendirikan semula Kaabah. Di usia 35 tahun ni. Kerana berlaku keruntuhan pada strukturnya. Kaabah ini sebenarnya satu bangunan tinggi, dia asal dia tinggi 9 hasta. 9 hasta tinggi. Sejak zaman Nabi Allah Ismail alaihissalam tidak berbumbung. Pencuri-pencuri telah melarikan harta khazanah di dalamnya. Kaabah telah beberapa kali mengalami kerosakan kerana bangunannya terlalu usang. Ialah kerana sejak zaman Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Baik. Dindingnya sering retak dan pecah 5 tahun sebelum kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banjir besar melanda Makkah. Airnya yang mengalir deras menuju ke Kaabah, hampir merobohkan bangunan Kaabah tu. 5 tahun sebelum Rasulullah, umur 35 lah. Disebabkan oleh kejadian, pihak Quraisy terpaksa memperbaharui bangunannya demi menjaga kedudukannya. Maka mereka bersetuju untuk membangunkannya. Namun tugas tersebut hanya diserahkan kepada mereka yang hanya dikenali sebagai golongan baik, tidak memasukkan perbelanjaan haram, penjualan riba dan orang yang tidak menzalimi orang lain. Mereka takut merobohnya. Namun Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi memulakan perubahan. Dan setelah mereka melihat beliau tidak terkena sebarang bala, barulah orang-orang lain berani bertindak merobohkannya. Okey, jadi kita berhenti seketika untuk memberi laluan kepada azan. Untuk kita sambung sikit lagi. Ya Allah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik tuan-tuan, puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita selesaikan apa itu Hajar Aswad. Baik. Jadi disebutkan bahawa berlaku kerosakan pada struktur Kaabah. Jadi depa nak buat perbaikan tu, nak bagi molek kena roboh dulu. Jadi nak roboh ni pakai takut ada bala lah kan. Nak roboh sesuatu yang dimuliakan. Depa memuliakan Kaabah. Jadi nak roboh ni berasa takut. Maka sehinggalah Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi memulakan. Mana dia roboh kan. Maka dilihat tak terkena sebarang bala. Kerana roboh tadi bukan nak menghancurkan, nak bagi, tak ada, cuma nak bagi, kita sebut nak renovate balik. Tu. Mana roboh dulu, kemudian nak renovate bagi balik, baik semula. Maka tak ada menjadi kesalahan lah. Barulah orang lain berani bertindak merobohkannya, pakai proses. Terus mereka merobohkan bangunan yang lama ini hinggalah sampai ke asas yang dibina oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sehinggalah kepada asas tu. Asas tu yang disebut Allah SWT Muhammad, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Tu hak tapak asas tu. Jadi hak tapak asas tu tak dikacau lah. Setelah itu mereka memulakan pembinaan Kaabah, di mana mereka membahagikan ruang-ruang kepada setiap kabilah. Setiap kabilah bertanggungjawab membereskan pembinaan bahagian yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Semua kerja adalah di bawah seliaan seorang arkitek berbangsa Rom. Setelah bangunan selesai, disiapkan ke peringkat Hajar Aswad. Tadi ruang-ruang bahagi kabilah bagi ruang. Okey. Tapi bila sampai ke Hajar Aswad pasal satu batu saja. Jadi pakat berupuk nak belaka. Maka bersih pendapat siapa orangnya yang berkeistimewaan untuk mengangkat dan meletakkan ke tempatnya. Perbalahan berlaku hingga ke malam keempat atau kelima banyak alam. Pasal tak selesai tak boleh nak tak. Kawan letak boleh jadi bergaduh. Hampir-hampir membawa kepada pertumpahan darah dan peperangan sengit di bumi haram itu. Hinggalah Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mengemukakan cadangan kepada mereka. Itu untuk menerima penyelesaian dari orang yang pertama masuki ke dalam masjid melalui pintu besar, dan beliaulah orang yang akan menjadi hakim. Dengan itu mereka yang terlibat bersetuju dengan cadangan itu. Jadi dia punya nak menentukan orang yang nak Allahumma salli ala Muhammad nak beri keputusan tu. Ya. Memilih siapa dia, orang yang mula masuk ke dalam Masjidil Haram melalui pintu besar. Dialah yang akan buat keputusan. Kalau dia buat keputusan Allahumma salli ala Muhammad, kabilah ni buat, kabilah ni letak, maka sepakat setujulah pasal dah buat keputusan gitu kan. Baik. Maka orang yang pertama dengan kehendak Allah, Rasulullah SAW lah orang yang pertama masuki masjid, masuki pintunya itu. Mereka pemelaung itu pun Al-Amin. Kami semua bersetuju dengan penyelesaian Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya baginda ke majlis mereka pun menceritakan peristiwa sebenarnya yang terjadi lantas baginda meminta sehelai kain. Selai kain, lalu letakkannya di tengah tu Hajar Aswad, di atas hamparan kain, dan meminta setiap kepala kabilah pegang pada hujung-hujung kain, ada 4 hujung kain pegang, angkat, ya, bawa pergi ke tempat Allahumma salli ala Muhammad nak letak Hajar Aswad. Sehinggalah apabila sampai ke tempatnya, maka baginda sendiri sekali lagi meletakkan dengan tangan baginda ke tempatnya yang asal. Akak daripada situ tok tu Nabi SAW. Allah telah memilih, ya. Jadi puak ni tak bising dah, pasal dah memutuskan begitu. Tu. Jadi keputusan yang dibuat oleh Nabi SAW semua terima, kan? Demikianlah penyelesaian masalah dengan cara yang bijak dan dapat diterima oleh semua kabilah, semua kaum tadi. Kerana kesetukan kerajaan pihak Quraisy terpaksa menangguhkan pembinaannya di sebelah utara. Lebih kurang 6 hasta, kawasan yang dikenali sebagai Hijr, dan buat sementara dipasang pintu di situ supaya tidak ada orang memasuki ke dalamnya kecuali yang berhajat. Setelah bangunan mencecah 15 hasta, maka didirikan 6 tiang untuk meletak atapnya. Apabila selesai pembinaan Kaabah, maka kelihatanlah bentuknya yang seakan-akan 4 segi padu dengan ketinggian 15 meter. 4 segi sama. 4 segi dengan ketinggian 15 meter. Panjang sudut di mana terletaknya Hajar Aswad dan yang setentang dengannya ialah 10 meter kali 10 meter. Ketinggian aras letaknya Hajar Aswad dari dataran bertawaf setinggi 1.50 meter, 1.5 meter. Mana 1,5 meter. Manakala lawang pintu setinggi 12 meter, samalah dengan pintu berukuran 12 meter, ianya dilingkungi dengan tembok dari bawah purata tingginya 25 meter. Lebarnya 35 meter. Tembok berkenaan dikenali sebagai Asy-Syajarwan yang merupakan dasar asal Kaabah, tetapi Quraisy mengabaikannya. Baik. Ini peristiwa Allahumma salli ala Muhammad nak baik pulih semula Kaabah selepas berlaku kerosakan pada Kaabah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi SAW dalam pembinaan Kaabah tadi ni untuk meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Jadi asalnya Kaabah ni tak tinggi mana pun, ya. Hak asas tu, hak yang asal dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam setinggi 9 hasta, ya. Cuma hak hari ni tu dah besarlah. Baik, maka demikian peristiwa yang berlaku pembinaan semula Kaabah dan permasalahan at-tahkim, nak menyelesaikan masalah tadilah. Tahkim tadi itu selesai masalah, nak letak Hajar Aswad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi sekali itu dulu untuk malam ini, ya, beberapa kisah yang kita bicarakan pada malam ini, iaitu masih lagi sebelum kerasulan, ya, sebagai kita sebutkan irhas, perkara-perkara pelik yang Allah kurniakan kepada para anbiya dan mursalin, khususnya kita bicarakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebelum kerasulan. Nanti selepas kerasulan disebut pula sebagai mukjizat. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, demikian setelah itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran serta kefahaman, dan mudah-mudahan bertambah cinta dan sayang kita kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yathba'una shaqiyyan wa la makrunan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.